Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang kajian penghasilan jubin hiasan dalaman menggunakan plastik kita semula, High Density Polyethylene HDPE dan Low Density Polyethylene LDPE. Saya Abdul Sulaiman bin Ismail. Next ialah saya terus pergi pada penyataan masalah. Penyataan masalah dekat sini, kita dapati bahawa sampah plastik memang banyak yang tidak dikendalikan dengan betul, dan kebanyakannya mereka memang membuang sampah begitu saja, di mana dalam kapasiti sampah mempunyai pelbagai jenis sampah, terutamanya plastik. Next ialah seterusnya, tengok ini masalah yang kedua. Masalah yang kedua ialah jubin keramik yang mudah retak dan pudar. Sebab tu kajian yang dibuat berdasarkan plastik sampah yang sedia ada. Kita cuba hasilkan sejenis jubin yang menggunakan plastik. Seterusnya kita akan tengok pada objektif kajian yang saya telah nyatakan dekat sini. Objektif dekat sini ada 3, iaitu untuk mereka bentuk dan menghasilkan jubin menggunakan campuran plastik. Yang kedua ialah untuk menentukan tahap kualiti jubin plastik kita semula ni dengan mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Ada beberapa test yang akan kita ikut pada jenis-jenis piawaian dalam proses penghasilan jubin. Yang ketiga ialah untuk mengkaji kadar penggunaan plastik kita semula di dalam penghasilan jubin hiasan dalaman. Yang ini kita akan mengira berapakah kadar untuk penggunaan plastik yang kita hasilkan untuk satu jenis jubin. Kita tengok terus pada skop. Saya pecahkan kepada 5. Kita terdapat, yang pertama ialah kita tengok kini ada 5 ujian yang kami akan yang saya buat, iaitu ujian mampatan, ujian serapan air, aggregate impact value, ujian rintangan gelinciran dan ujian kimia. 5 ni adalah standard test untuk kita penghasilan sesuatu jubin lah. Kenapa saya gunakan 5 ni saja? Ada lagi sebenarnya test-test yang lain, cuma 5 ni lah yang paling standard untuk kita gunakan untuk jubin punya ujian. Yang seterusnya saya akan buat kepada nisbah sampel. Nisbah sampel kita ada buat 3 jenis sampel, iaitu 10 nisbah 90, 20 nisbah 80 dan 30 nisbah 70, di mana LDPE nisbah kepada HDPE. Alright, yang seterusnya bahan yang kita akan guna ada 3, iaitu plastik HDPE, plastik LDPE dan minyak masak. Seterusnya yang saiz yang kami akan gunakan ialah jenis kepada size standard, iaitu standard size untuk tie yang kecil, iaitu 150 darat 150 dan ketebalannya lah 7 mm. Dan 3 sampel pula kita akan buat untuk 50 mm darat 50 dan darat 50. Itu bertujuan untuk diguna pakai bagi testing lah. Yang untuk 50, yang 150 ialah standard size untuk jubin. Dan seterusnya saya pergi pada kawasan kajian saya ialah di mana testing dan responden yang saya testing yang dibuat dan responden yang kami gunakan ialah ada juga terdiri daripada politeknik punya pelajar, dan ada juga daripada di kalangan engineer di dalam politeknik, dan seterusnya ada beberapa responden daripada site sendiri dan konsultan, terutamanya government sector pun kita ada buat untuk responden. Dan seterusnya saya pergi pada next slide lah. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan, iaitu HDPE. Sedikit pengenalan tentang HDPE. Dia merupakan plastik yang memang tahan kepada suhu yang tinggi dan dia boleh digunakan pakai untuk berulang kali. Seterusnya ialah LDPE. Yang ni kalau kita dapat lihat, ini kita tengok dekat sini, yang pos laju punya kan. Ini contoh salah satu daripada LDPE, di mana ia mudah dikita semula dan digunakan untuk pembungkusan makanan juga. Jenis-jenis plastik lah. Dan ini 3 ialah minyak masak. Seterusnya saya terus pergi pada bahagian data analisis saya. Data analisis ini ialah testing yang pertama yang saya buat, iaitu AIV test, iaitu Aggregate Impact Value.
di mana kita akan gunakan saiz bersampel 150 dan 7 yang dipotong menjadi kepingan kecil untuk menentukan kekerasan dan ketahanan sampel jubin yang saya hasilkan. Okey, ini gambar dia. Okey, kita dapat bahawa saya akan timbangkan. Inilah alat untuk impact value. Okey. Seterusnya kita akan shake dia untuk kena pasti sama ada dia melepasi atau tidak yang terakhir, iaitu 2.36 punya layer. So ini piawaian yang saya follow untuk AIV, di mana sekiranya kita tengok dekat dapati dia berapa persen yang melepasi 2.36 punya shaking lah. Alright. Terusnya yang ini kita dapat lihat bahawa nilai AIV memang tiada, kosong. Maknanya kadar yang melepasi 2.36 ialah untuk ketiga-tiga nisbah, di mana saya hasilkan 3 nisbah yang tadi yang saya cakap, dan setiap nisbah ada 3 sampel. Maknanya keseluruhan dekat sini sampel yang saya guna pakai untuk testing ialah 9 sampel lah. Okey, menunjukkan bahawa dekat sini nilai kita dapati tiada nilai di sini, nilai kosong. Okey, kosong. Dia tidak melepasi 2.36, maknanya memang dia di tahap keras lah. So dia sangat sesuai dan sangat baik untuk digunakan bagi penghasilan jubin. Okey, next ialah untuk ujian gelinciran kering dan basah. Piawaian yang saya follow yang ini ialah British Standard untuk 7976-2. Okey, yang ini standard dia, di mana nilai PTV perlulah melepasi 36++ untuk memastikan bahawa jubin ni memang selamat digunakan, sebab dia kadar gelincirannya dah rendah. Alright. Seterusnya saya buat gelinciran ni terdapat 2 testing, iaitu testing ketika dia kering dan ia basah. Okey, yang pertama saya tengok yang untuk kering. Okey, kita dapati bahawa ada 3 nisbah di sini. Dan setelah dibuat analisis, didapati bahawa untuk nisbah yang ketiga, sampel yang pertama, dia mempunyai nilai yang paling tinggi, iaitu 75 nilai PTV. Ini menunjukkan ialah nisbah yang paling bagus untuk gelinciran yang paling baiklah dekat sini. Okey, yang basah juga kebetulan bila saya buat testing, dapati bahawa sampel yang sama mempunyai gelinciran yang baik juga, di mana untuk yang basah dia dapat nilai 55. Itulah best optimum yang saya dapati bahawa sampel 1 untuk nisbah yang ketiga. Okey. Seterusnya ialah untuk ujian kimia untuk bagi sabun dan peluntur. Ini ujian standard untuk tile, untuk jubin. Okey. So ini classified untuk kimia yang saya gunakan untuk piawaiannya di sini, iaitu kelas A, kelas B dan kelas C. Okey, kita akan lihat bahawa seterusnya kita tengok dekat sini ujian untuk sabun pencuci. Didapati bahawa peratus yang kita dapati kat sini ialah rendah sangat. So memang hampir ke semua sampel tidak mempunyai tindak balas terhadap kimia, iaitu kita dapati kat sini memang tak ada langsung tindak balas. So kadar di sini memang agak baik. Dan yang seterusnya ialah yang ini untuk peluntur. Sama juga result dia. Sabun pencuci dengan sabun pencuci dan yang peluntur hampir sama result dia. Memang tidak berlaku sebarang tidak balas kimia lah. Okey, seterusnya ialah next ialah untuk ujian resapan air. Standard di bahagian bawah ni saya ada state down kat sini, iaitu 0.1 hingga 0.53 kurang resapan air lah. So kita dah tengok dekat sini semuanya baik, berkadar baik, kecuali sampel yang ketiga ni ada sedikit saja melepasi tahap kadar resapan air. Yang pertama ni sampel hampir kosong, memang dia langsung tidak menyerap air. Okey. Seterusnya untuk ujian mampatan. So yang ini ujian mampatan dah 3 test. Saya dapati bahawa nisbah yang kedua pula mempunyai kadar optimum yang paling tinggi, iaitu bernilai sampai 1857.1. Dia punya kadar mampatan.
Ini menunjukkan bahawa semuanya melepasi tahap standard unit. Okey, kadar penggunaan plastik ini untuk yang objektif 3 saja. Objektif 3 di sini untuk isi plastik yang saya gunakan untuk penghasilan jubin. Sebenarnya untuk setiap satu nisbah saya gunakan adalah 300 gram. 300 gram, di mana mengikut nisbah yang pengagihan yang saya buat, saya telah pun nilaikan dalam bentuk gram di sini. So total up untuk setiap satu nisbah ialah 300 gram. Okey, jadi inilah untuk kuantiti pembuangan sampah di PKK. Saya telah mengira PKK ni maksudnya Politeknik Kota Kinabalu, di mana tempat lokasi saya menjalankan kajian berkenaan dengan jubin plastik ni. Okey, saya dapati bahawa pada bahagian sini ialah kadar pembuangan sampah satu hari di Politeknik Kota Kinabalu. Ini yang saya dapat sumkan melalui kutipan sampah yang diambil setiap kali, satu minggu 2 kali diambil. Tapi setelah saya buat pengagihan, saya dapat nilai untuk satu hari. So, jumlah yang saya nak kena pasti di sini, saya dapati bahawa jumlah ADP ialah 10.11 dan yang ini ialah 0.16. Yang nilai ialah 110 kg dan ni 160 kg selama orang. Dan setelah saya buat pengiraan penghasilan jubin untuk satu hari di sini, saya lebih fokus pada satu hari. Kalau kita tengok nilai yang untuk satu tahun ni, kita dapati memang tinggi lah. Okay, tengok pada sini kuantiti jubin yang saya boleh hasilkan untuk 270 kg. Yang nilai yang saya dapat tadi, okay, 270 kg, iaitu di bahagian ni, kalau kita tambahkan 110 campur dengan 160, dia 270 kg. Dan dekat sini kita dapati bahawa saya boleh hasilkan 81 jubin menggunakan satu hari punya ni. So nilai harga jubin yang saya telah kira ialah 9.72. Okey, yang ini ialah kadar jubin plastik yang saya kat sini, kawasan sini ialah jubin keramik yang nilai di luar ialah RM2 dan saya hasilkan ialah 48 sen. 48 sen. Okey, sedikit untuk jawapan untuk soal sidik. Ini yang saya dapatkan untuk reka bentuk dan penghasilan kepada responden. Didapati bahawa semuanya dalam positif. Ya, skor min yang saya dapat adalah menghampiri 4.0 untuk objektif 1. So ini memang tercapai. Objektif 2 juga sama. Didapati bahawa hampir keseluruhan mengatakan tahap kualiti jubin hiasan dalaman ni ialah mematuhi piawaian dalam penghasilan jubin. Yang seterusnya lah untuk kadar penggunaan plastik yang kita semula, sama juga. Saya dapati bahawa memang dia memang pada area setuju dan sangat setuju. Okey, ini sedikit yang kawasan kajian yang kami buat, yang soal sidik yang telah dibuat. Okey, dan seterusnya bagi kesimpulan. Okey, di sini semua ujian yang telah saya jalankan ke atas jubin telah mematuhi piawaian dalam penghasilan jubin dan penyelidik dalam kebolehsanaan untuk kekuatan produk ini. Dia berpotensi untuk dihasilkan untuk pembuatan jubin, di mana tahap mampatan dia melepasi tahap, sebab dia mempunyai kadar elastik yang betul tinggi, yang sangat tinggi, menyebabkan kadar mampatan dia menjadi tinggi. Manakala untuk maklum balas responden juga sangat positif, dan di mana secara tak langsung ia dapat mengatasi masalah plastik, pembuangan sampah sisa plastik. Secara tak langsung sebenarnya ia memudahkan pihak kerajaan untuk mematuhi proses pelepasan sampah, di mana plastik juga boleh diguna pakai untuk sebagai salah satu option untuk dibuat jubin plastik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.